Dengar je, tak lama. Sebab ada hadiah. Siapa boleh jawab cikgu? 19, okey. 19. Okey, 19 gerak ke mana? Ramai yang jawab 19 tu. 19. Tapi 19 gerak ke mana? Keluarkan 19. Mana 19? Yang ini Cikgu, Keluarkan 19. 19 gerakkan ke 20 boleh ke? 19 gerakkan ke 20. 20 tu yang ini. So nanti dia akan jadi double kat sini. So salah, kurang tepat. Lagi 5 saat. Ha. 19. Semua jawab 19. Keluarkan 19. Tak boleh Syaliza. Syaliza kalau keluarkan 19 salah. Cikgu nak minta gerak. Lagi 3 saat. 3, 2. Pangzini. 18. Okey, 18 ini gerak ke tengah sama dengan. Yang ini ke? Jadi 14 dengan 15 ni ke? Okey, saya dah ada pemenang. Carlotte. Betul tak nama saya sebut nama ni? Canggih nama dia ni. Carlotte. 18. Okey, ke bawah 7. Yes, tepat. Okey, Carlotte. Saya minta nanti kamu di akhir slot nanti bagikan nama nanti ya. Ingat Carlotte, kamu kena ikut sampai ke akhir seminar baru dapat hadiah. Okey, tahniah. Ya, betul ya, betul. Nombor 18 ni kamu gerakkan ke nombor 7. Bawah nombor 7 kamu akan dapat apa? 6 sama dengan 6 sama dengan 6. Tahniah Okay, so Carlotte dari sekolah mana tu nanti kita interview. Alright. Okay, next. Cikgu terus masuk kepada format baru matematik 1449 KSSM ya. Saya percaya kamu semua dah diberi taklimat oleh guru-guru kamu bahawa kamu akan ada 2 paper. Paper 1 soalan objektif 40 soalan 1 jam 30 minit. Okay, kemudian kertas 2 soalan subjektif. Ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, kemudian bahagian A jawab semua, bahagian B jawab semua, bahagian C pilih satu daripada 2 soalan. Jumlah markah 100. Okey, masa 2 jam 30 minit. Okey, yang saya nak tekankan kat sini aras kesukaran. Kalau kamu tengok di sini, aras kesukaran untuk kertas 1 adalah 5/3/2 ya. Jadi di sini sebenarnya pelajar boleh mendapat 20 daripada 40 markah betul. Sebab bila 5/3/2 ni sebenarnya 20/12/8. Ya, maknanya ada 20 soalan mudah. Soalan aras rendah lah dalam kertas 1 tu. Jadi sepatutnya kamu boleh dapat 20/40. Okey? Begitu juga dengan kertas 2, arasnya sama 5/3/2. Jadi pasti akan ada soalan yang mudah dalam kertas 2 tu, tak semuanya susah. Jadi jangan hantar kertas kosong, jangan conteng-conteng saja, jangan salin balik formula, tu semua tak ada guna. Jadi kamu kena target sekarang mana soalan-soalan yang boleh kamu jawab. Okey, kemudian peralatan tambahan untuk kertas 1 kalkulator saja ya. Kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. Untuk kertas 2, kamu boleh tambah kalkulator dan juga set geometri. Selain daripada alat tulis lah. Alat tulis wajib bawa ya. Okey. Kemudian yang ini. Kenapa cikgu masukkan dalam slide cikgu? Sebab cikgu rasa rata-rata sekolah masih lagi ada masalah pelajar tiada kalkulator. Jadi kamu kena faham. Subjek matematik ni kamu kena ada kalkulator. Wajib. Mesti ada. Sekarang dah ada yang murah sikit. Sekarang dah ada jenama Olympia. Okey, saya boleh dapatkan Olympia ni dalam harga lebih kurang RM21 macam tu. Ada kedai dia boleh bagi RM19.90. Okey, Olympia ni setakat ni yang paling murah lah. Okey, Casio lagi baik. Casio yang ini pun boleh. Yang ini dalam harga RM39 macam tu. RM29 macam tu. Okey, dan Casio yang terkini yang ini RM59. Ni yang latest Casio keluarkan. Cantik design dia. Button dia pun ada metal kat situ. Okey, ini yang bagus lah.
Dan ada satu yang tak boleh. Ini adalah kalkulator yang diprogramkan. Tak boleh kamu tak boleh guna yang ini. Dan sebenarnya harganya pun lebih mahal. Ada yang dekat 500, 400 lebih. So jangan bawa yang ini. Kalaulah kata kakak dan abang kamu ada, okey, kamu tak boleh bawa untuk jawab SPM nanti. Okey. Selain daripada itu, peralatan yang perlu ada semasa menjawab peperiksaan matematik. Okey, yang pertama, kalkulator, pen merah, pen biru ke pen apa-apalah, tak kisah. Kemudian pemadam, pembaris, pensel untuk kertas satu kertas satu mesti pensel 2B. Okey, dan alat geometri. Kat sini saya bagi jangka lukis tapi perlu ada juga protektor okey, sebab takut kita nak ukur sudut ke, kita nak buat lengkuk ke apa kan. Okey, jangka lukis mesti kena bawa untuk kertas 2. Alright. Dah habis untuk itu. Kita masuk kepada topik manakah yang akan diuji dalam pentaksiran SPM KSSM? Okey, sebenarnya ada banyak topik dan SPM ni sebenarnya kita cover dari Form 1 hingga Form 5. Kamu bayangkan kalau daripada Form 1 hingga Form 5, kamu ada 53 topik tau. Okay, bayangkan 53 tu akan diuji dalam SPM nanti. Okey, cumanya kertas satu memang kita akan kata semua topik keluar lah daripada Form 1 sampai Form 5. Tapi untuk kertas 2 sebenarnya kita ada buat analisis, kita ada buat kajian dan ada beberapa topik yang kita boleh highlightkan ataupun pilih bermula daripada Form 1. Baik, kita pergi kepada slide cikgu yang seterusnya. Ini adalah kulit buku teks Form 1 kalau kamu ingat. Dan dalam Form 1 kamu ada 13 topik. Okay, dalam 13 topik ini, sebenarnya ada 2 sebenarnya tajuk yang berpotensi untuk diuji dalam SPM kertas 2 Sekarang cikgu bincang pasal kertas 2 dulu. Kertas 1 memang semua boleh keluar. Iaitu bab 6 dan bab 9. Bab 6 adalah persamaan linear. Okey, penghapusan, penggantian kan, kaedah penghapusan, kaedah penggantian. Kemudian poligon asas. Okey, biasanya bentuk dia akan uji bentuk kuboid, kubus, silinder, kon, prisma, piramid. Okey, dia minta kita kira isi padu lah ataupun luas permukaan. Okey, ini Form 1. Kita pergi kepada Form 2, juga 13 topik dan 3 tajuk yang berpotensi untuk ditanya dalam kertas 2 SPM iaitu bulatan. Bulatan ni dia boleh tanya panjang lengkuk iaitu perimeter kemudian luas sektor. Ada formula kat situ sebenarnya. Okey, dalam kertas 2 tu muka surat depan sekali ada formulanya. Okey, kemudian tajuk graf fungsi. Okey, tajuk graf fungsi. Kemudian tajuk transformasi isometri. Okey, ini adalah tajuk putaran, pantulan dan translasi kalau kamu ingat semula. Itu adalah Form 2. Okay, next kita pergi kepada Form 3. Kamu ada 9 topik. Okey, dalam 9 topik ini sebenarnya ada 3 tajuk penting yang berpotensi diuji dalam SPM. Yang pertama bab 3, ini adalah bab baru KSSM, mesti dia akan tanya. Iaitu matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Bab 7, pelan dan donggakan. Okey, ini mesti dilukis ikut ukuran panjang pembaris sebenar Cikgu kamu dah jelaskan, saya percaya. Kemudian garis lurus. Okey, ini adalah Y sama dengan MX plus C, nak cari kecerunan, nak cari pintasan Y, pintasan X dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada tingkatan 4. Oleh kerana SPM ini adalah untuk tingkatan menengah atas, maka semua topik tingkatan 4 akan ditanya. Begitu juga dengan tingkatan 5. Ada, sebenarnya ada 8 topik. Tapi saya percaya bab 1 sampai bab 7 saja. Bab 8 tidak akan masuklah sebab bab 8 tu adalah pemodelan matematik, itu hanya untuk pengetahuan para pelajar. Guru-guru wajib ajar tetapi itu tidak akan keluar dalam SPM lah. Okey. Jadi itu adalah soalan-soalan yang akan ditanya dan boleh ditanya, berpotensi ditanya untuk SPM. Saya harap kamu catat sedikit demi sedikit. Okey, dan kamu pun telah diberikan bahan Saya telah sediakan bahan untuk kamu semua. Jadi boleh conteng kat situ. Saya ada bagi ruang kosong di sebelah kanan, betul tak? Itulah tujuannya, kamu boleh conteng kat situ, take note. Alright. Soalan bijak ke bijak sangat yang kedua. So tadi Carlotte dah dapat hadiah. Now kita pergi soalan yang kedua. Bijak ke bijak sangat? Apa soalan dia? Mak Esah mempunyai 5 ekor kucing yang diberi nama Lala, Lele, Lili, Lolo dan Lulu. Cantik nama Okay, pada hari ini kucingnya yang kelima telah melahirkan seekor anak kucing. Tahukah kamu nama kucing Mak Esah yang kelima? Siapa boleh jawab?
Danish, yelah. Saya mesti buat lawak petang-petang, kau tahu awak mengantuk. Esa, kurang tepat. Pang sini Lulu, salah. Esa, Lala. Salah, sorry. Carlotte, Lulu. Okey, lagi 5 saat. Anak bongsu salah. Sulaiman salah. Lili, Lala, Siddiq. Sudah. Ada nama baru. Halim. Lagi 3 saat. 5 salah. Fatih. Halim. Lolo. Kicing. Ali Imran salah tulis tu. Okey, lagi 2 saat. 2, 1. Okey. Sajat, jangan main nama Sajat. Tidak digunakan masuk dalam seminar ni. Alright. Habis dah jawapan. Okey, semuanya bijak tapi cuma tak bijak sangat. Okey. Okey dah, berhenti menjawab. Cikgu nak explain. Right. So kita kat sini Mak Esa ni ada 5 ekor kucing. Lala, Lili, Lolo dan Lulu. Pada hari ni kucingnya yang kelima telah melahirkan seekor anak kucing. Soalan dia, tahukah kamu nama kucing Mak Esa yang kelima? Soalan dia, tahu ke tak? So jawapannya tahu atau tidak tahu sahaja. Dah terlambat dah habis 10 saat. So jawapan dia, kamu hanya boleh jawab tahu ataupun tidak tahu. Kamu jangan bagi jawapan lain. Okey, jadi soalan ini dia menguji kita supaya kita mengikut kehendak dia. Kehendak soalan tersebut, bukan apa yang kita faham. Kita duk fikirlah Lala ke Lili ke Lolo ke kan. Tapi kita tak tahu siapa yang nombor 5. Kita hanya boleh kata tahu. Antara Lala, Lele, Lili, Lolo dan Lolo. Yang mana satu kita tak boleh bagi tahu. Dan dia tak tanya. Dia cuma tanya, tahukah kamu nama kucing Esa yang kelima? Tahu. Kalau ditanya siapa, baru kita boleh bagi nama. Faham? Jadi di sini saya nak tekankan bahawa dalam soalan matematik, nanti SPM ya, kamu perlu jawab ikut apa yang soalan minta. Bukan ikut apa yang kamu faham. Kadang memang kamu faham tapi tak mengena, tak menepati kehendak soalan. Hati-hati. Okey, so soalan yang kedua, bijak ke bijak sangat saya, tiada pemenang. Okey, terima kasih. Kita pergi kepada kertas 1. Okey, ini adalah alatan-alatan yang perlu kamu bawa sepanjang SPM kertas 1 matematik. Kalkulator, pensel, pemadam dan pembaris sahaja ya. Pen tak payah. Alright. 1 jam 30 minit. Okey, 40 soalan objektif. Dan dalam 1 jam 30 minit ini untuk 40 soalan, kamu diberi galakan untuk menjawab 2 minit sahaja untuk setiap soalan. Jadi untuk soalan yang mudah tak sampai 2 minit kan. Jadi kat situ kamu dah jimat masa. Jadi soalan yang nanti kamu kena baca, kamu kena fahamkan tu makan lebih sikit daripada 2 minit macam tu lah. Jadi apa-apa pun tambah tolak 2 minit. Alright, supaya kamu dapat mengurus masa dengan baik. Okay. Hasil daripada kajian cikgu. Okay, cikgu dah tengok beberapa soalan daripada tahun-tahun dahulu tahun 2009, 2010 sampailah ke sekarang. Okay, cikgu dapat simpulkan ada 5 bentuk soalan dalam kertas 1 yang boleh ditanya kepada kamu semua. Bentuk yang pertama adalah, dia adalah topik sedia ada tapi belum pernah diuji. Ini untuk KSSM lah. Maknanya topik tu dah ada tapi belum pernah diuji dalam SPM sebab itu diuji dalam PT3. Apa dia? Contohnya, mana tadi? Ya. Contohnya pola dan jujukan, gandaan dan faktor, punca kuasa 2, punca kuasa 3, locus, lukisan berskala, teorem Pythagoras. Ini semua ditanya masa PT3 kalau kamu ingat. Dan sekarang boleh ditanya dalam SPM. Okey, saya bagi contoh kat sini. Sebatang jalan raya dilukis dengan panjang 4 cm di atas peta berskala 1:200,000. Hitung panjang sebenar jalan raya. So ini adalah tajuk lukisan berskala. So info dalam soalan adalah 4 cm atas peta skala 1:200,000. Okey. Kehendak soalan dia nak panjang sebenar. So mudah saja sebenarnya. Okey, strategi kita adalah kita perlu ubah 200,000 itu kepada kilometer.
Sebab sekarang ni 4 cm bermaksud 200,000 tu dalam cm ya. So kita perlu tukar kepada kilometer sebab jawapan semua dalam km. So 200,000 nak tukar kepada km, kita perlu bahagi dulu 100 untuk pergi kepada m. cm kepada m bahagi 100. Kemudian m kepada km bahagi lagi 1000, betul tak? So kamu akan dapat 2. So 1 cm mewakili 2 kilometer lah. So bila 4 cm bersamaan dengan 8 kilometer. Okay, ingat ya. So ini adalah pengetahuan menukar unit sahaja. Tak susah. So ini tergolong dalam soalan mudah lah yang cikgu cakap tadi. Okay. So bentuk yang kedua, topik baru dalam silibus KSSM. Okay, kamu pun tahu topik kewangan lah yang paling baru kan. Tingkatan 3 pun dah mula kamu pelajari. 3, 4, 5. Okay, topik kewangan. Kemudian topik teori rangkaian graf kalau tingkatan 4. Okay, insurans percukaian tingkatan 5. Okay, so kita pergi kepada contoh soalan. Aiman menyambut hari jadinya bersama keluarga di sebuah restoran makanan segera. Antara berikut yang manakah cukai yang akan dikenakan kepada Aiman? Senang je sebenarnya ni. Dah dia pergi makan dekat restoran makanan segera contoh KFC, McD. Okay, kat sini dia tanya, cukai yang akan dikenakan. Topik cukai. Tapi sebenarnya soalan ni mudah je. Infonya restoran makanan segera. So kehendak soalan, jenis cukai dikenakan. So dikenakan cukai, apa dia? Takkanlah cukai tanah, pergi makan. Takkanlah cukai pintu. Takkanlah cukai pendapatan. Mestilah cukai jualan dan perkhidmatan. SST. Kalau dulu popularnya apa? Kalau dulu apa sebelum SST? GST. Dulu popularnya GST, sekarang SST. So kalau kamu makan KFC, McD, pizza dan sebagainya, kalau kamu tengok bil, kat bawah tu dia ada cukai service tax. Service tax tu itulah dia, cukai jualan dan perkhidmatan. So jawapan D kat situ. Bukan C kat situ tu. Pembetulan. Alright. Contoh yang ketiga, gabungan info dalam ayat dan rajah. So maksudnya bentuk yang ketiga ni, kamu ada ayat dan kamu ada rajah. Begini. Okey, rajah menunjukkan garis lurus KL yang dilukis pada satu sata kartes. Diberi persamaan garis lurus KL ialah 3Y sama dengan 2X tolak 18. Cari nilai P dan Q. So kat sini kalau kamu tengok, infonya adalah garis lurus KL. Kemudian persamaan KL 3Y tolak 2X tolak 8. Okey, tapi tiba-tiba keluar P dan Q. P dan Q tu kamu rujuk kepada rajah. Jadi di situ kamu boleh nampak bahawa P dan Q itu adalah pintasan. So Q itu dia pintasan X. P itu adalah pintasan Y, betul tak? Jadi kat sini pengetahuan pelajar, kalau dia tak tahu, dia tak boleh jawab lah soalan ni. Dia bukan depends pada ayat soalan, dia depends juga pada gambar rajah. Okey, sekarang kita kena tahu, dah tahu pintasan X, pintasan Y, kita nak kira berapakah nilai pintasan tersebut. Jadi, kalau nak kira pintasan X, kita perlu gantikan Y dengan kosong, kita dapatlah kat situ X sama dengan 3. So, X tu adalah pintasan X, so kat situ Q lah. Q sama dengan 3. Okey, kemudian nak kira pintasan Y, kita gantikan X pula dengan kosong. Tukarkan X tu dengan kosong. Kita dapat Y sama dengan negatif 6. Y itu maksudnya pintasan Y. Dan pintasan Y pada gambar rajah adalah P, betul? Jadi P adalah negatif 6. So jawapan yang betul adalah B. Okey. Selain daripada dalam soalan yang berayat, dalam gambar rajah juga awak perlu rujuk dan perlu fahami. Alright. Dan bentuk yang keempat, gabungan info dan soalan dalam ayat. So maknanya dia tak ada gambar rajah, dia ayat saja. Kamu kena fahamkan daripada ayat ni. Contoh, okay, cikgu ambil soalan ini. Pandemik COVID-19 masih tiada pengakhiran. Di negara X, jumlah semasa penyakit positif adalah 4.53 darab 10 kuasa 5 ya tu. Dan kadar pertambahan kes setiap hari ialah 2 kali 1.76 darab 10 kuasa 2 kes. Hitung jumlah kes COVID-19 dalam tempoh 3 hari akan datang, dibundarkan kepada 4 angka bererti. Saya kotakkan kat situ. Last kali tu penting. Right. Bila kamu tengok kat sini, okay, bila kamu tengok 4.53 darab 10 kuasa 5, okay, dan kadar pertambahan kes adalah 2 kali 1.7 darab 10 kuasa 2 kes.
So, kamu terus tengok kepada pilihan jawapan. A, B, C, D. Bila macam ni kamu perlu seboleh mungkin kamu cut jawapan-jawapan yang memang salah. Untuk mengurangkan kebarangkalian yang ada kan. So, bila kamu tengok, saya kotakkan bundakan kepada 4 angka bererti itu kenapa? Okey, kamu tengok jawapan A. 4, 5, 3, 5, 2, 8. Itu semua bererti. So, itu 6 angka bererti. So, mesti kamu potong awal-awal. Mesti potong siap-siap. Begitu juga dengan C. 454, 056 tu semua bererti. Jadi 6 angka bererti. Jadi kita dah jimat masa kat situ. Kamu tinggal B dan D saja. Dan secara logiknya, bila 4.53 darab lagi dengan 2 kali 1.76, kita takkanlah masih 453 lagi. Betul tak? Takkanlah B, betul tak? Ni logik saja, logik lah. Nak jimat masa tau. Ni pelajar yang bijak ni. Dia terus akan jawab D. Okey, dia akan terus jawab B. Mana? Okey. Jawapan dia sebenarnya B lah tapi cikgu kat sini bagi jalan kerjanya. So 4.53 darab 10 kuasa 3 darab 2 1.76 darab 10 kuasa 2. Okey. So kamu akan ataupun akan jawab 4.53 darab 10 kuasa 3 darab tambah 3 darab 1.76 darab 10 kuasa 2. Okey, so mana satu yang betul ni? Okey, kalau awak pilih yang atas 4.53, okey, pelajar ini tak habis baca soalan. Awak tak habis baca soalan. Apa dia? Sebab apa? Dia kata apa? Kadar pertambahan kes setiap hari adalah 2 kali 1.76 darab 10 kuasa 2 kes. Hitung jumlah kes positif COVID-19 dalam tempoh 3 hari. Dia bukan nak 2 hari. Dia nak 3 hari. Okey? Jadi pilihan yang kedua pun tadi, awak darab 3 je. Okey. Yang ini ni, yang kedua ni. Pilihan yang kedua, kalau pelajar dah jawab yang kedua ni, pelajar ni dia jenis tengok nombor. Dia otak nombor. Dia nampak 4.53 darab 10 kuasa 5, lepas tu dia nampak ada nombor 3 kat situ. Okey, lepas tu 1.76 darab 10 kuasa 2, dia terus dia tak baca. Dia nampak nombor je. Jadi salah juga. So yang betul yang ini. 4.53 darab 10 kuasa 3 tambah 3 darab 2 kurungan 1.76 darab 10 kuasa 2. Okey. Macam tu ya. Dan kemungkinan juga boleh berlaku. Pelajar ni dah bijak dah betul dah. Tapi cuai. So bila dia cuai, dia akan pilih C. Kalau kamu tekan jawapan tu, tekan yang cikgu tulis yang kotak yang ketiga tu, kamu akan dapat jawapan C ya. Pulaknya kamu belum cut lagi C tu. Jadi kamu akan pilih C, salah. Apa dia soalannya? Ingat balik yang saya kotakkan tu. Bundakan kepada 4 angka bererti. Jadi jawapan dia adalah D. Okey, faham ya? Alright. Dan bentuk yang kelima. Gabungan info dalam ayat dan rajahnya kosong. Rajahnya tu tidak ada apa-apa info setakat ni. Kecuali lepas kita baca soalan, kita transfer info tu kepada rajah. Barulah rajah tu akan jadi bermakna. Ini adalah bentuk yang kelima dia boleh tanya kita. Contoh, dalam rajah pentagon OP tanda Q tanda R tanda S tanda ialah imej bagi pentagon OPQRS di bawah suatu pembesaran pada pusat O. Diberi P ialah titik tengah OP tanda dan luas pentagon OPQRS ialah 25. Hitung luas kawasan yang berlorik. Okey, so kat sini gambar rajah ni tak ada apa-apa info. Jadi daripada situ kita perlu keluarkan info. So kita nampak bahawa ada image dan objek kat situ. Pelajar kena kenal pasti. Okey, lepas tu kita boleh tahu luas bagi objek adalah 25 sebab OPQRS kan. Itu adalah objek. Okey, kemudian faktor skala adalah 2. Mana tahu faktor skala 2? Ini tanda yang sama ni kan. Bila dia kata sama ni, maknanya dia berganda 2 kali lah. Berganda 2 kali jadi faktor skala 2. Okey, kemudian keluarkan formula. Okey, luas imej sama dengan K kuasa 2 luas objek. Okey, kalau pelajar yang tak terlupa formula ni ataupun tak ingat formula ni, dia terus darablah 25 darab 2, 50. Lepas tu jawapan pun ada B, salah. Okey, so masuk dalam formula mesti ada 2 kuasa 2 ya, darab 25. Okey, jawapannya ada pula 100. Dia jawab 100, salah. Cikgu Siti. Ya betul. Cikgu, slide-nya mengecil cikgu. Boleh tak cikgu tukar semula? Oh, mengecil ya? Ya saya. Terima kasih. Okey, kejap ya.
Saya besarkan semula. Okey, nampak? Kena share screen balik. Tak nampak screen. Oh, okey. Sekejap ya. Nampak muka cikgu je. Nampak muka saya. Alhamdulillah. Sekejap. Inilah dia akibat dia ya, terlalu canggih. Masih Okey, aku tahu dia tanya. saya share screen semula. Setakat ni jelas ya? Penjelasan saya, suara semua okey? Jelas. Suara dia okey je. Alhamdulillah. Suara jelas cikgu. Okey, nampak. Belum lagi. Oh tak, saya tak share. Masya Allah. Okey nah. Okey. So tadi saya dah terangkan yang ini ya. Okey, kita dah dapat image. Kemudian kita dah dapat objek. Kita dah tahu dia punya luas objek 25. Kita dah keluarkan formula. Kita masuk dalam formula. Okey, lepas tu jawapan dia 100. Pelajar tanda 100. Salah. Okey, sebab tak baca habis. Luas kawasan berlorik. Bila ada berlorik je maknanya kamu kena tolak. Tolak apa? Image dengan kawasan yang objek tu lah. So dapat 75. So jawapan adalah C. Right? Jelas? Habis untuk kertas 1. So itu adalah 5 sebenarnya yang dapat cikgu buatkan kajian lah ya. So 5 jenis soalan yang boleh ditanya, bentuk-bentuknya. Ya, ada dalam slide kamu kan? Jadi nanti kamu boleh rujuk semula. Waktu kamu jawab, sepatutnya sekarang kamu dah mula berlatih kertas 1, ada masa jawab kertas 1. Jadi kamu boleh nampak bentuk-bentuk dia. Ada yang ada gambar raja, ada yang berayat, ada yang tak ada langsung, ada yang terus direct. Okey. Now kita pergi kepada kertas 2. Bahagian A, kamu ada 10 soalan, 40 markah. So respon terhad, maknanya kamu tak payah jawab panjang-panjang lah. Dia hanya dalam markah dia pun antara 2 hingga 6 markah sahaja. Okey, kemudian pecahan A atau B sahaja. Tak banyak pecahan lah. Contoh soalan nombor 6 dia ada A, B ataupun 6, 1, 2. Tak banyak pecahan. Okey, dan masa yang dicadangkan untuk bahagian A adalah tambah tolak 6 minit. Setiap satu soalannya. So ada 10 soalan kan? Okey, so kalau soalan tu mudah mungkin tak sampai 6 minit. So kamu boleh cover pada soalan lain. 10 soalan ni. Jawab semua ya. Alright. Kita pergi kepada contoh kat sini. Cikgu ada bagi kat bahan kamu kan? Okey, so rujuk bahan kat situ. Cikgu pun rujuk bahan juga. Okey, supaya senang. Right, okey, kat sini. Raja 2 menunjukkan sebuah rangkaian graf. So ini adalah tajuk form 4, tajuk baru ya. Okey, teori dan rangkaian graf. Soalan dia, lukis 2 pokok pada ruang jawapan. So ni sebenarnya saya cut, screenshot daripada soalan, kemudian saya copy paste kat situ. Jadi soalan ruang jawapan saya tak payah sediakan lah. Soalan dia macam tu. Lukiskan 2 pokok pada ruang jawapan 1 dan 2. Ruang jawapan dia kat bawah. Okay, now sebelum kamu nak jawab soalan ini, kamu perlu tahu apa tu pokok. Bukan pokok kat luar rumah kamu, kat luar sekolah tu, bukan. Okay. Sebelum nak tahu pokok ke apa ke, dapat soalan rangkaian graf, kamu perlu tahu bucu. Ada berapa bucu dalam gambar raja ni? Kita tengok P tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. P sampai U tu ada 6 bucu. Right. Lepas dah tahu bucu, kita kena tahu tepi. Okay, jangan tengok tepi sebelah kawan. Tak, bukan tepi tu. Tepi kat gambar raja ni. Apa dia? 1. Tepi tu garisan tau. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang dah buat dulu tahniah lah. Yang belum buat ni follow saya. Sekarang kita ada 6 bucu, 9 tepi. Nak buat apa tahu bucu dengan tepi ni? Okey, apa yang awak faham tentang pokok? Jadi pokok itu adalah graf mudah yang tak boleh ada gegelung dan tak boleh ada berbilang tepi. Sekarang gambar raja ni ada gelung, ada berbilang tepi. So tak boleh. So ini bukan pokok lah. Dan kemudian yang kedua, sifat pokok tu apa? Semua bucu mesti berkait. Tak boleh ada tiba-tiba bucu tu satu point kat dia sendiri. Tak boleh. Dia kena ada bersambung dengan point lain. Tu maksud berkait. Okey. Dan yang ketiga C yang penting sekali. Okey. Bilangan tepi bagi pokok tu mesti bucu tolak 1. So sekarang kita punya bucu ada berapa? 6. So nak tahu tepi mesti 6 tolak 1 iaitu 5 tepi.
So dalam soalan ini kamu perlu tukar ataupun olah gambar rajah ini, rangkaian graf ini menjadi 5 tepi saja. Sekarang kamu ada 9 tepi. So kamu kena buang berapa tepi? Buang 4 tepi. So 4 tepi kamu kena buang supaya jadi 5 tepi saja. Right. So ini adalah contoh-contoh cikgu yang dapat cikgu berilah. Sebenarnya ada banyak lagi yang kamu boleh buat. Macam semuanya betul. Asalkan kamu buang tepi SU. SU tu kena buang sebab tu gelung. Okey, lepas tu tepi QS. Tu berbilang tepi tu nanti. Kalau kamu masih biarkan. Lepas tu TS tu kena buang ataupun TU. Macam tu. Kamu kena buang tu yang berbilang tepi. So ini adalah contoh jawapannya lah. Ada banyak lagi cikgu cuba lakarkan kat sini kejap. Yang lain sekiranya tak sama dengan jawapan kamu. So ni P U alamak tak bersambung pula. Kejap. Ni P U T Q R lepas tu S. Ini pun betul. Siapa jawab macam ni? Dan juga ada lagi macam ni, boleh, macam ni boleh. Macam ni boleh, macam ni boleh, macam ni. Ini pun betul. Ada tak yang sama dengan kamu? Yang dah jawab tahniah. Tapi kamu kena faham kamu perlu buang 4 tepi. Dan tepi yang nak kamu buang itu adalah tepi-tepi yang gelung dan juga berbilang tepi. Ya? Right. So ini adalah contoh jawapan 2 ni lah. Kita dah jawab yang A, sekarang yang B. Lukiskan 2 subgraf pada ruang jawapan 3 dan 4. Okey, ruang jawapannya dekat bawah lah. Okey, apa tu subgraf? Subgraf tu adalah sebahagian daripada graf yang ada ini tanpa merubah kedudukan. Okey, kalau P tu kat situ, mesti P kat situ. Kalau Q kat situ, Q kat situ. Jangan ubah tempat lain, tak boleh. Jadi sebahagian tu maknanya kamu buat separuh je ataupun sikit je, itu pun dah kira subgraf. Okey, contohnya ini. Yang ini saya bagi ni apa ni? Kalau kamu tengok, Q betul kat situ, S betul kat situ, T betul dekat soalan. Mana soalan ni? Ni soalan dia kan? Ni cikgu padam ni kejap. Yang tadi punya cikgu padam. Okey, nampak Okey. Yang ini ni cikgu kata salah. Ini salah. Cikgu nak tekankan kat sini bahawa kamu punya subgraf boleh mesti dilukis sebahagian daripada graf ini kan. Ini graf yang soalan tadi. Ini soalannya ni. Okey. So maknanya dia Q betul, R betul. Okey. S betul, T betul. Tapi ada garisan kat sini ni, ini salah. Ini dia ubah. So maknanya dia buat garisan kat sini. Salah lah. Garisan yang lengkuk ni SU. Kan? Jadi ini kamu dah ubah gambar rajah. So ini bukan subgraf. Yang ini. Jadi subgraf tu, senang kata kamu lukis sebahagian daripada graf. Paling malas pun kan, paling teruk lah kan, kamu buat PQ, sudahlah. Betul. Ni betul. Paling malas QR. Tapi mesti tegak macam ni. Sebab yang ini kan QR ni. Ni dah betul. Ini juga subgraf. Apa sahaja graf, sebahagian daripada graf itu adalah subgraf. Sampai sini T. Cukuplah. Nak sampai sini. S, U. Betul. Semua itu adalah subgraf. Okey, jangan sampai kamu ubah bentuk gambar rajah tersebut. Dia nak 2 ya, jadi kamu boleh lukislah 2. Mana-mana subgraf. Faham ya? Okey. Kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh mencelah saja. Kalau tak, cikgu terus saja macam kereta api Jepun. Alright. Okey. Soalan seterusnya. Yang ini tak ada dalam slide, tak silap. Tak ada dalam bahan cikgu tak bagi. Ini cikgu tambah. Okey. Rajah menunjukkan satu gabungan pepejal yang terbentuk daripada cantuman cube dan satu prisma tegak. Jadi kita ada gambar rajah macam ni lah. So ini cube, ini prisma. Rajah mesti tahu, kenal pasti. Okey. Soalan dia, isi padu prisma adalah 2.8 kali isi padu cube. Hitung isi padu dalam M cube. Ini M kuasa 3 cube. Okey. So nak kira isi padu cube, mestilah panjang darat lebar darat tinggi kan? Okey, cube tu yang depan tu je. Okey, so 2. Okey, kemudian pengetahuan yang perlu kamu tahu, cube
panjang dia mesti semua sama panjang, betul? So 2 darab 2 darab 2, 8. Okay, so A jawapan 8. B, nilai H dalam meter. H mana? H kat sini. Ni H. Allahu Akbar. Okay, tu H. So nak kira H, itu adalah bentuk prisma. So luas atau isi padu prisma adalah 1/2 darab 2 sisi selari. 2 tambah H. Mana datang 2 tu? 2 tu kat sini. Ni 2 kan? Kejap. Saya punya smart pen ni. Okay ni. Ini 2. Ini H. So ini adalah 2 sisi selari. Sebab tu 2 tambah H. Okay. Darab 4. 4 ni apa? Panjang bawah ni, tapak ni. Okay. Darab 2 tu apa? Ke belakang ni. So itu adalah isi padu prisma. Yang ini. Samakan dengan 2.8 darab 8. Kenapa 2.8 darab 8? Sebab 2.8 kali isi padu cube. Ni dia punya key point dia. So 8 tadi kita akan kita dapat daripada jawapan A kan? Dia bersambung kat sini. 2.8 darab 8. So samakan and then kira kamu dapat begini dan kamu dapat H sama dengan 3.6. Okay, ini mungkin tak ada dalam bahan ya. Alright. Kita terus pergi, ini pun tak ada dalam bahan. Jadi cikgu akan cepatkan, ini tak perlu. Ini contoh lah, ini contoh juga bahagian A yang boleh ditanya. Okay, alright. So sempat cikgu bincangkan 2 contoh. Now kita pergi kepada bahagian B. Kita ada 2 bahagian lagi, nanti tak cukup masa. Dah pukul berapa dah ni? Okay. So kita ada bahagian B kat sini. Apa yang ada dalam bahagian B yang kamu perlu tahu? Okay, 5 soalan 45 markah. Tadi apa? 10 soalan 60 markah. Nampak tak? Bahagian A banyak markah tau. Okay. Kemudian bahagian B macam ni lah. 5 soalan 45 markah. Kemudian dia adalah struktur terhad. Tadi respon terhad. Struktur, bila kata struktur ni kamu akan lebih banyak jalan kerjanya lah. Kena melukis, kena buat gambar rajah, kena plot graf dan sebagainya. Okay. Markah antara 7 hingga 12. Okay, dia tak banyak. 5 soalan je. Tapi satu soalan tu membawa markah yang tinggi. Jadi kena juga jawab. Tak boleh kata cikgu nak jawab A je lah. Bahagian A tadi dah 60 dah. Macam tu. Sebenarnya bahagian A tadi ada soalan yang sukar, kamu kena ingat. Ada soalan yang mudah, ada soalan yang sukar. So sama juga bahagian B. Ada soalan yang senang, ada soalan yang susah. Jadi yang senang kamu jawab. Macam tu. Semua bahagian cuba jawab. Okey. Kemudian kita pergi pada dia ada pecahan kecil. Macam tadi dia ada cikgu kata pecahan dia A, B saja kan. Macam ni dia akan pecah lagi. Contoh soalan nombor 12 A. Lepas tu A tu ada anak lagi A1, A2. Macam tu lah. Jadi dia ada pecahan kecil lagi. Okay, right. Masanya. Untuk bahagian B ni, okay, 5 soalan ni kita cadangkan para pelajar allocate masa selama lebih kurang 12 minit untuk satu soalan. Kamu tak payahlah rigid sangat. Nanti dalam exam aku nak letak jam depan mata. Okay, yang ada bunyi lagi. Habis 12 minit bunyi. Habis 12 minit bunyi. Jangan macam tu. Nanti kenapa awak buat macam ni? Pengawas tanya kenapa buat macam ni? Saya dengar daripada seminar Cikgu Arfah. Jangan macam tu. Okay, ini kita budget lah ya. Kita budget supaya kamu dapat menguruskan masa dengan baik. Kamu tak adalah tenung satu-satu soalan tu lama. Tak boleh. Soalan yang kamu rasa tak boleh jawab, kamu skip dulu. Macam tu. Sebab kita nak allocate masa ni yang saya cadangkan ni. Okay. Satu soalan 12 minit. Alright. So ada 5 soalan kan? Okay. Keluar pula yang ini. Okay. Ada soalan yang kedua. Patutnya ni yang ketiga kan? Okay. Soalan yang ketiga patutnya ni. Bijak ke bijak sangat? Alright. So siapa nak mencuba nasib kali yang ketiga? Tadi soalan pertama ada pemenang. Soalan kedua tak ada. Okey, saya simpan hadiahnya. Sekarang soalan yang ketiga. Okey. Baca elok-elok Baca. Nampak kan? Alright. Bob keluar bersia-sia. Okey, tiba-tiba hujan turun.
Dia tidak membawa payung dan juga tidak memakai topi ketika keluar. Tengah syok-syok jalan tiba-tiba hujan. Okey. Pakaian Bob basah kuyup akibat hujan. Namun tak sehelai pun daripada rambutnya basah. Baik. Pelik ni. Botak cikgu. Jadi, bagaimana ini boleh berlaku? Bagaimana ini boleh berlaku? Halim. Siapa yang boleh jawab dengan sepantas kilat? Botak cikgu. Siapa tu? Tak botak. Ramai yang bijak ni. Habis. Halim. Silalah je. Botak. Okey, Botak. tahniah. Buta. Alik. Balik. Botak. Okey, kembali kepada seminar kita. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Bagus ni bagus awak semua ni. Memang pelajar yang baik dan pelajar yang bijak sangat. So jawapan dia Botak. memanglah Bob tu tak ada rambut. Bob tu botak. Kamu jangan nak buat bahan pula kat sini. No kita hanya nak menguji minda kat sini. So kamu nampak kat sini tujuan soalan ni adalah kamu perlu berfikir di luar kotak. Okey? Kamu perlu berfikir di luar kotak. Memang dia kata dia pergi bersiar, hujan, tak pakai topi. Okey, tapi rambut dia tak basah. Kamu mula berfikir, adakah dia tu macam mana kan? Jadi kamu perlu berfikir di luar kotak. Tu tujuan soalan ni. Bukan nak mempermainkan siapa-siapa ya. Cikgu minta maaf kalau ada yang terkena tu. Cikgu tak berniat langsung. Rakan-rakan kamu pun jangan bermain dengan rakan-rakan yang lain, tak boleh. Macam tu kita nak belajar sekarang ni tau. Alright. So jawapan dia memang Bob, botak lah. Bob tidak ada rambut. Jadi kat situ sebab tu rambut dia tak basah. Sebab tak ada rambut. Alright. So, oleh kerana semua ni bijak sangat, okey, hadiah tu cikgu simpan untuk ke seminar seterusnya. Jangan risau. Alright. Okay, next. Kita pergi kepada apa tadi? Bahagian C kan? Bahagian B kan? Okey. So, bahan yang cikgu beri kepada kamu sekarang, kamu boleh rujuk. Sekarang cikgu nak masuk bahagian ini. Okey, soalan yang pertama tu, matematik pengguna percukaian. So, ini adalah cukai pendapatan ya. Okey, kalau kamu ingat percukaian pendapatan ada dua, berasingan dan bersama. Okay, berasingan maknanya kalau individu lah, secara individu. Kalau bersama tu maknanya pasangan suami isteri dan dia nak bayar cukai secara bersama. Okay, jadi kamu perlu tahu dua-dua. Kamu perlu tahu dua-dua pengetahuan ini sebab kita tak tahu mana yang nak ditanya dalam SPM. Okey, bahagian B ni cikgu memang ambil tajuk yang baru ni, tajuk KSSM baru ni. Cikgu tak pinjam tajuk lain lah. Tajuk lain tu cikgu percaya cikgu awak dah drill kamu dah. Jadi kita masuk kepada tajuk baru, matematik pengguna percukaian. Okey, soalan dia. Sebelum masuk soalan, cikgu beri dulu sedikit nota. Jadi kamu boleh catat dalam bahan yang cikgu beri. Sebab ni tak ada dalam bahan tu. Okey, mengira cukai pendapatan dia ada step dia. Nak kira cukai pendapatan Yang pertama kita perlu hitung pendapatan bercukai. Okey, berapa ratus ribu kah, berapa puluh ribu kah pendapatan seseorang itu yang akan dikenakan cukai. Tu hitung pendapatan bercukai. Okey, kemudian lepas tu kita perlu hitung cukai pendapatan. Okey, ini perlu rujuk nanti ada jadual banjaran banjaran percukaian. Lepas tu nanti kita kena tengok dia ada tolak-tolak apa lagi tak pengecualian ke pengecualian cukai ke ataupun pelepasan cukai ke, tu kita perlu hitung. Kemudian tolak rebate cukai. Apa tu rebate? Kat sini nanti saya akan jelaskan ada dua jenis rebate. Okey. Kemudian yang terakhir barulah kita boleh dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh seseorang. Okey, so ini adalah step-step untuk mengira cukai pendapatan. Okey. Pendapatan bercukai maknanya yang ini tau. Ni. Pendapatan bercukai ni yang ini. Ni. Step yang ini dia ada formula dia. Okey, apa dia? Ini. Pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Cikgu ada satu formula nak bagi ingat. Apa dia?
dapat kecuali lepas. Awak dapat tapi kalau awak lepas tak dapat lah. So dapat kecuali lepas. Tolak semuanya. Ni nak bagi senang ingat. Pendapatan lah, pengecualian lah, pelepasan lah. Baik sangat kan imbuhan dia. Jadi dapat, tolak kecuali tolak lepas. Dapat kecuali lepas. Okey. So itu adalah cara untuk mengira pendapatan bercukai. Okey, kemudian rebate tadi cikgu nak masuk sikit. Ada 2 jenis rebate kalau kamu ingat semula, kamu dah belajar ni. So rebate yang pertama adalah RM400. Okey, seseorang itu layak dapat RM400 rebate kalau pendapatan bercukai dia kurang daripada RM35,000. Okey, lepas kita kira-kira, katalah pendapatan bercukai dia RM34,900. Bawahlah tu daripada 35. So dia layak dapat rebate 400. Macam tu. Dan yang kedua, rebate yang kedua adalah zakat atau fitrah lah, zakat fitrah. Kalau seseorang tu bayar zakat fitrah, dalam setahun tu dia bayar contoh 500, nanti kita akan bagi rebate lagi lah 500 tu, tolak lagi 500 tu. So 2 jenis rebate. Buat nota kat situ. Okey. Baik. Kemudian cikgu juga masuk potongan cukai bulanan, PCB. Ni cikgu nak masuk sikit. Okey, PCB ni apa ni? Maksudnya setiap bulan LHDN ataupun dekat slip gaji tu akan ada nota kat situ kalau kamu dah kerja nanti dekat slip gaji kamu akan ada potongan cukai. Setiap bulan akan ada. Kamu tak nak pun dia akan potong. Tu kita panggil PCB. Okey, sekiranya cukai yang perlu bayar lebih besar daripada PCB, okey, maknanya kamu perlu buat bayaran kepada LHDN. Maknanya kamu masih berhutang kepada LHDN lah. Cukai perlu bayar tu lebih besar daripada PCB tau. Maknanya walaupun awak bayar, walaupun dia tolak dalam slip gaji kamu 100 setiap bulan, tapi bila kira-kira kamu punya cukai yang perlu bayar tu lebih besar daripada yang LHDN dah tolak, kamu kena bayar lagi sikit tu, baki tu berapa. Okey. Ataupun kemungkinan yang kedua, cukai yang perlu dibayar lebih kecil daripada PCB. Ini case bila LHDN ataupun dalam slip gaji kamu tu dia dah potong 100 setiap bulan selama setahun 12 bulan, 1,200. Tapi bila kira-kira kamu punya cukai yang perlu bayar hanyalah 500, jadi kamu akan dapat semula duit itu 1,200 tolak 500. Jadi ada berapa? 700 lagi. 700 tu kamu akan dapat semula, LHDN akan pulangkan semula kepada kamu. Itu kita panggil lebihan potongan. Jadi kat sini. Right? Okay, tu tentang PCB. Now, ini adalah jadual. Okay, kadar cukai pendapatan individu. Jadual ini jangan risau. Dalam exam dia akan bagi. Dia akan bagi dalam exam punya. Okay, tak payah hafal. Banyak nak hafal ni. Cuma kamu perlu tahu cara nak guna tau. Okay, contoh. Contoh kamu dah kira jumlah pendapatan bercukai dia dalam range ni. Okay, jadi RM20,000 pertama mesti RM150 dah kena. Tahu cukainya. Kemudian kalau dia contohlah RM25,400 dia punya cukai pendapatan dia. Pendapatan bercukai dia. Jadi dah tolak dengan RM20,000 ada lagi RM5,400 kan? So RM5,400 ni okey, masuk yang ini. RM15,000 berikutnya akan dikenakan kadar sebanyak 3%. Kena pandai tengok ni. Apa maksud 3 ni? 3% ya. So 3% darab dengan baki ni. RM5,400 nanti. Bukan ambil yang ni tau. Jangan ambil yang ni. Okey. Yang ini kamu kena kira sikit. Yang ini boleh ambil terus. Faham ya? Okey, tu cara nak guna jadual ni. Okey, kita tengok teruslah contoh soalan. Okay, macam yang cikgu dah bagi pada kamu tu. Okey, jadual di bawah menunjukkan maklumat pendapatan Encik Ahmad dan isterinya Puan Sharifah. Ambil kau. ada kat situ kan? Encik Ahmad, Puan Sharifah. Okey, kemudian ada gaji tahunan setiap seorang tu. Kemudian derma. Okey, Encik Ahmad ada derma, Puan Sharifah pun ada derma. Pelepasan cukai. Okey, ada had limit tau kat situ. Okey, kena hati-hati dengan had limit. Maknanya kalau Encik Ahmad, okey, pelepasan individu dia RM9,000. Okey, masih lagi under limit. Nampak tu, RM9,000, RM9,000. Okey lah. Okey, gaya hidup RM2,300, RM2,900 Sharifah.
Jadi Encik Ahmad ni boleh claim 2,300 semua, tapi Puan Sharifah tak boleh semua. Dia hanya limit saja 2,500. Macam tu baca dia. Jadual ya. Kemudian ada anak. Anak dia 2,000. Okey, 2,000. Okey. Encik Ahmad 2,000, Sharifah pun 2,000. So boleh claim lah, tak ada masalah. Masih under limit. 7,000 untuk KWSP, Encik Ahmad 8,700. Lebih ni. Jadi tak boleh claim 8,700 tau. Claim 7,000 je untuk Encik Ahmad. Yang ni. Okey. Puan Sharifah boleh sebab masih under limit 5,400. Okey, ibu bapa dan parents, ibu bapa, atau parents. Okey, RM3,000 limitnya. So, RM3,500 tak boleh claim semua, claim RM3,000 saja. RM2,300 boleh claim semua. Alright? Okey. Dan zakat, tak ada limit zakat. Berapa yang dia bayar, dia boleh dapat balik rebate tu. So, Encik Ahmad ada bayar zakat RM1,000. So, nanti Encik Ahmad layak lah dapat rebate RM1,000. Puan Sharifah tak ada bayar zakat. Suami dia je. Alright. Daripada jadual itu, soalannya. Hitung cukai pendapatan menggunakan taksiran cukai berasingan bagi Encik Ahmad dan Puan Sharifah. Taksiran cukai berasingan. Ni. Ini yang paling penting. Okey. Dapat tak suara saya? Ada cikgu, suaranya ada. Okey, sorry. Okey, dapat tak? Terputus tadi. Cikgu Nurizam boleh respon? Dengar tak? Dengar cikgu, dengar. Okay. Suaranya jelas. Sorry. Ada orang call jadi dia terputus. Alright. Tak apa cikgu. So kita maaf ya. Okay, so saya sambung kat sini. Silakan. Okay. Cukai pendapatan menggunakan taksiran cukai berasingan. Ini keyword dia. Berasingan maknanya awak kena kira asing-asing ya. Encik Ahmad lain, Puan Sharifah lain. Sebab tu markah dia 4 ni, maknanya Ahmad ni nanti 2 markah, Sharifah ni 2 markah. Faham? Macam tu. Fahamkan soalan betul-betul. Taksiran cukai berasingan bagi Encik Ahmad dan Puan Sharifah. So ada 2 kali pengiraan yang kamu perlu buat. Okey, jom kita buat pengiraan yang pertama. Untuk Encik Ahmad dulu. Okey, pendapatan bercukai Encik Ahmad. Apa tadi pendapatan bercukai? Formula dia. Okey, jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Okey. Pendapatan dia tadi, ni cikgu bagi sekali jadual tadi cikgu selitkan kat sini supaya kita tak payah nak balik-balik slide. Ni kan, Encik Ahmad pendapatan dia 97,000. Okey, tolak dengan pengecualian cukai. Ni pengecualian cukai ni. Apa dia? Derma. Kamu kena tahu pengecualian cukai tu derma. Derma pergi beli buku, pergi sumbang ke perpustakaan ke, derma ke sekolah anak yatim yang berdaftar, derma ke rumah orang tua-tua yang berdaftar, macam tu. Tu adalah pengecualian cukai. 1,800. Yang ini. Okey, kemudian tolak lagi pelepasan cukai. Jadi yang ini pelepasan ni sampailah hujung ni. Apa dia? 9,000 individu. 2,300 gaya hidup. Anak 2,000. KWSP 8,700 tak boleh ni. Ini tak boleh. Kita ambil yang limit. 7,000. Okay, kemudian ibu bapa 3,500 tak boleh. Kita ambil yang limit 3,000. Jadilah macam tu. So tolak. Dapatlah ini. 71,900. Okay, next. Cukai pendapatan Encik Ahmad. Jangan lupa ada rebate ya. Sebelum rebate, kita kena rujuk pada jadual banjaran pendapatan ni tadi. Cikgu bagi juga kat sini. Jadual yang tadi. Lepas kita dah kira ni 71,900. Kita tengok dalam jadual, dia ada di barisan yang mana lah.
Baris yang mana? Lajur yang mana? Kita tengok. So daripada 70,000, RM1 hingga RM100,000 ni. Kamu tengok. Yang mana yang tadi tu? Saya balik semula nak bagi faham yang ini. Bagi bukan. Yang ini yang jadual tadi. Bukan ni. Saya back. Nak bagi kamu nampak. Kat mana nak dapat jadual tu? Ini. Okay, dalam exam dia akan bagi. So kamu nampak ni tadi. RM70,000 hingga RM100,000. Jadi saya dah cut yang ini kotak ni. Saya letakkan dekat page soalan tadi. Faham? Ni. Saya letak kat sini. Ini soalan tadi. Okay, saya cut letak dekat sini. Soalan ni. Ni kan? Ni saya dah cut. Okay. So cara nak gunakan tadi cikgu dah ajar macam mana. 71,900 maknanya 70,000 yang pertama adalah 4,600. So dia dah dapat lah ni. Dia dah kena lah ni. Ni cukai yang pertama 4,600. Dan bakinya, so kamu kena tolak ni 71,900 tadi. Pendapatan bercukai dia tu. Tolak dengan 70,000 yang pertama je. So ada lagi baki kan? Yang baki itu didarabkan dengan 21 ni. Ni 21% tau. So 21/100. Baki tadi darab dengan 21/100. Faham ya? Okey. Kamu akan dapat 399 ni. Yang ini sebenarnya yang ini. Tahu? So cikgu dah letakkan kat sini. 4,600 tambah 399. Lepas tu ni apa benda pula ni? Ini adalah rebate. Sebab Encik Ahmad tadi ada bayar zakat 1,000. So 1,000 ni rebate ni kena tolak lah. Rebate ni maknanya dia dapat balik. So tolak. LHDN tak boleh ambil. So tolak 1,000. Okey. Barulah kita dapat yang terkini cukai pendapatan Encik Ahmad adalah 3,999. Okey, boleh ya? Okey, ni kamu boleh buktikan dengan tekan kalkulator lah. Cikgu nak cepat, cikgu dah sediakan jawapan. Okey, so kamu boleh tengok yang dah jawab, boleh semak jawapan. Yang belum jawab, boleh catat sikit kat situ. Macam mana nak kira. So dapat jawapan 3,999. Itu Encik Ahmad. Okey, sekarang kita pergi kepada Puan Sharifah. Masih soalan yang pertama ya. Okey, tadi tadi Encik Ahmad, sekarang Puan Sharifah. Cara yang sama, pendapatan dia tolak dengan pengecualian, tolak dengan pelepasan. Okey, so ni pendapatan 57,000 ambil dari sini. Jadual. Okay, kemudian 1,200 ni dia punya pengecualian, dia ada buat derma juga. Yang ini. Lepas tu pelepasan, satu-satu ni. Ambil satu-satu. 9,000 boleh 9,000. 2,900 tak boleh, kita ambil yang limit 2,5. 2,000 boleh, ambil 2,000. 5,400 boleh 5,400. 2,300 pun boleh 2,300. Okay, boleh ya? Okay. So kat sini tolak lah. Tolak. Ini adalah pengecualian. Ni kecuali, ini lepas. Ini dapat. Kan? Alright. Okay. So kita akan dapat jawapan 34,600. Okay, dapat 34,600 ini. Okay, kamu perlu tengok pula jadual banjaran. Banjaran pendapatan ni yang ini. Dia berada pada row yang mana kan? Jadi 20,000 RM1 hingga 35,000. Jadi dia berada di sinilah. Cikgu tak ingat baris yang keberapa tu. Nanti rujuk jadual ya. Okay, so 20,000 yang pertama, dia dah kena 150 cukainya. Okay, kita tengok. Okay, 150 memang dia dah kena. Sebab dia dah capai 20,000 pertama. Dan baki dia tu, apa dia? 34,600 ni tolak dengan 20,000 pertama yang ini. Ni cikgu buat kat sini. Darab dengan 3%. Darab dengan 3% kat sini. Okey. Lepas tu kamu akan dapat inilah. 438. Ni sebenarnya yang ni. Cikgu dah kira. Okey, so 150 tambah 438. Itu adalah cukai pendapatan dia. Tetapi bila kita lihat jumlah pendapatan bercukai Puan Sharifah ni kurang daripada 35,000 kan tadi.
maka dia layak dapat rebate 400. Okey. 34,600 kurang daripada 35,000 kan? So dia layak 400 lah. Alright. So berapa semua sekali? 188 sahaja. Itu untuk Puan Sarifah. Okay, so kita dah jawab soalan yang pertama. Iaitu cukai pendapatan berasingan Encik Ahmad dan Puan Sarifah. Markah 4 markah. Okay, 2 markah untuk Encik Ahmad tadi, 2 markah untuk Puan Sarifah. Jalan kerja mungkin tak adalah selengkap macam cikgu bagi ni. Yang penting kamu tunjukkan ini tolak ni. Yang ni kena tunjuk ni bila kamu tolak. Pendapatan tolak kecuali, tolak lepas. Ini kena tunjuk. Lepas tu kamu mendarab dengan mengikut jadual banjaran. Ini kena tunjuk. Kemudian barulah jawapan akhir. So sebab format yang terbaru ni pemarkahan kita belum tahu macam saya juga menanda SPM. Dah 7 tahun alhamdulillah saya menanda. Tapi untuk tahun ini macam sedia tahu kita ke SSM. Jadi skema pemarkahan tu kita masih belum ada rujukan. Jadi untuk selamat saya sarankan bagi 3 step ni lah. Tunjukkan jalan kerja dapat kecuali lepas tolak tu. Kemudian kita tunjukkan jalan kerja yang kita rujuk jadual banjaran. Kemudian jawapan akhir. So markah dia 2. Okay? Alright. Soalan seterusnya. Masih lagi pasal Encik Ahmad dan Puan Sarifah. Tapi ini dia minta kita kira cukai pendapatan menggunakan taksiran cukai bersama. Okey, bersama ya tadi berasingan. Seorang-seorang. 4 markah, 2 markah, 2 markah. Sekarang cukai bersama 4 markah juga. So total 8 markah. Okey, kita tengok. Sama juga jalan kerjanya. Kita perlu kira pendapatan, jumlah pendapatan. Jadi kita kena tambahlah ni. Encik Ahmad dengan Sarifah ni tambah dua-dua. So taksiran bersama kita tambah dulu pendapatan dia orang. Banyak tu kan? So dapat 154,000 jumlah mereka berdua ni. Alhamdulillah rezeki. Mungkin orang berada jugalah Encik Ahmad dan Sarifah ni. Alright. Pendapatan bercukai. Okay, kita kira tadi tu yang apa? Dapat kecuali lepas. Okay, guna formula tu. Alright. So ni dapat dah. 154 ni tadi pendapatan kan? Ni tadi. Okay, 3,000 ni apa? Kecuali. Kecuali apa? Pengecualian. Kecuali yang ini. 1,008 tambah dengan 1,002. Kamu dapat 3,000 saya dah terus totalkan kat sini. Ini sebenarnya 18 tambah 12. Cikgu tak payah tunjuklah kat situ. So 3,000. Dan yang ini apa? Ini adalah pelepasan. Okay, dapat kecuali lepas. Okay, so pelepasan dia kamu kena total juga. Contoh, individu ni kan, Encik Ahmad 9,000, Sarifah 9,000, kalau kita tambah 18,000 kan. Tapi dia ada limit. Ingat tu. Jadi kita terpaksa ambil limit je. So 9,000. Walaupun 18,000 kan. Okey, sama juga 2,300 tambah 2,900. Kalau kamu tambah dah berapa kan? Kita ambil limit je. 2,5. 2,000 tambah 2,000, 4,000. Tak boleh, ambil limit je. 2,000. 8,700, 5,400 pun melebihi 7,000 kan? Ambil 7,000 je limit. Ini pun sama, ambil limit. Semua terpaksa ambil limit. Okay, so inilah akibat dia bila kita buat taksiran bersama tau. Ada kelemahan dia. Kat sini kita rugilah. Kita terpaksa follow limit. Kita tak boleh follow setiap apa yang kita belanjakan. Macam tu tau. Right. So kat sini jumlah RM127,500. Dapat dah tolak-tolak tu, dapat ni. So kita refer pula pada jadual banjaran. 127,500 berada di sinilah. Cikgu tak ingat row berapa. Okay, tapi dia berada di sini. So 100,000 pertama dia dah kena dah cukai sebanyak 10,900. Right? Ni kat situ. Dan bakinya kita tolak ni. Ni tadi maknanya 127,500 ni tolak dengan 100,000 pertama. Okey, darab dengan 24%. Ni. Okey. Dan cikgu terus buat kat sini lah ya. Cikgu terus buat tolak zakat. Sebab ada zakat ni, Encik Ahmad ada bayar zakat. Ni rebate. Cikgu buat terus, tak buat kat bawah.
Ya, tadi cikgu buat asing kan, sekarang cikgu buat terus. Dah nak faham kan? Kita tolak terus zakat. Zakat tolak ya. Yang dua ni tambah. Jangan confuse. Okey. So dapatlah 16,500. Agak banyak ya. So sekarang cukai pendapatan kalau mereka taksir secara bersama, mereka perlu bayar sebanyak 16,500. Okey, berbanding dengan individu tadi kan? Individu tadi baru berapa je? Okey. Kalau Encik Ahmad tadi 3,999. Kalau Puan Sharifah, alahai sikit je, 188. Itu kalau secara berasingan. Kalau dia nak bayar secara bersama, macam ni lah, 16,500. Okay, so ini 4 markah. Okay, pemarkahan tu mungkin dia akan bagi kat sini lah, kamu total kat sini 1 markah. Pengiraan ini dapat kecuali lepas ni 1 markah. Lepas tu kamu kira guna banjaran ni 1 markah. Okey, tolak sekali dengan rebate. Jawapan akhir 1 markah. Ini pada saya lah. Sebab skema pemarkahan kita tak tahu lagi. Tapi 4 markah. Alright. So ni jawapan dia. Okey, jumlah cukai 3,999 tambah 188. Ini yang kalau berasingan ya. Maknanya ni yang tadi Encik Ahmad seorang. Ini adalah Puan Sharifah seorang. Kalau kita totalkan pun kita baru dapat 4,187 berbanding dengan yang tadi tu kan. Okey. Beza dia, kita nampak beza dia, jauh beza. Kalau mereka bayar secara berkumpulan ataupun secara berasingan, nampak tu beza dia. So beza dia adalah sebanyak RM13,313. So apa yang kita boleh buat kesimpulan daripada sini? Sebab dalam soalan tu dia ada minta tak? Dia ada kata tak? Ni soalan yang ketiga. Tengok tu soalan yang ketiga cikgu tak copy pula soalan dia. Beza antara taksiran cukai berasingan dengan taksiran cukai bersama. Seterusnya tentukan taksiran yang lebih sesuai. Ini dalam soalan, saya tak masuk dalam slide, sorry. Okey, jadi kat situ yang ini kita dah jawab. Jawab satu-satu tau. Dia kata beza taksiran. Jadi ini kita dah dapat, kita dah tunjukkan. So ni mungkin 1 markah, ini mungkin 1 markah. Okey, dan seterusnya, soalan seterusnya tu dia bagi. Tentukan taksiran yang lebih sesuai. Jadi kita kena simpulkan kat sini mana yang lebih baik, berasingan ke bersama. Jadi mestilah cukai berasingan adalah lebih menguntungkan. Kerana cukai berasingan adalah lebih rendah. Ataupun kamu nak tengok, nak ikut ayat dia tu. Tentukan taksiran yang lebih sesuai. Jadi kamu pun buatlah cukai berasingan adalah lebih sesuai. Tak ada masalah. Menguntungkan ni tak semestinya menguntungkan. Kalau kamu tak terfikir menguntungkan kan, pelajar kan. Kamu nak kata lebih baik, lebih sesuai. Dicadangkan, terpulang. Asalkan kat sini, ini markah. Cukai berasingan dengan cukai, maknanya kamu simpulkan cukai berasingan ni yang lebih baik. Ini yang 1 markah. Bukan yang ini, perkataan ni. Faham ya? Maknanya kamu decide yang mana lagi baik. Cukai berasingan. Itu 1 markah. Alright. Okay. So 3 markah kat situ. Okay, ada apa-apa masalah setakat ni? Kalau tak ada, cikgu terus kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ini adalah tentang percukaian PCB, potongan cukai bulanan. Okey, pendapatan tahunan Encik Muhammad ialah 51,600 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak 9,000, insurans hayat dan KWSP 5,400, insurans perubatan 1,180 dan perbelanjaan rawatan bapanya sebanyak 920. Beliau telah membayar zakat pendapatan sebanyak 150 dan telah mendermakan RM500 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan kerajaan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM30 untuk potongan cukai bulanan. Okey, soalan macam ni, apa beza dengan soalan tadi? Soalan tadi tu dia dalam bentuk jadual. Soalan ini dalam bentuk ayat. Tu je beza soalannya. Tapi jalan kerja ni sama.
Okey, dapat kecuali lepas. Ingat tu. Okey, so sekarang kita keluarkan dahulu pendapatan dia. Pendapatan. Berapa? 51,600. Kecuali ataupun pengecualian. Pengecualian yang mana? Derma jangan salah faham. Derma ni yang kecuali. So 500. Lepas tu pelepasan, lepas. Pelepasan dia ada banyak. Dia ada tuntut untuk individu, insurans, perubatan, perbelanjaan bapa. Okey, zakat ni nanti rebate. Ni rebate ni last. Ni jangan buat dulu. Okey, so kita tengok kat sini. Soalan dia, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Adakah Encik Muhammad perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Okey, so kat sini cikgu copy soalan kat atas tu supaya senang, tak payah back slide. Okey. So macam cikgu cakap tadi, jumlah pendapatan ini, pengecualian ini, pelepasan ini. Okey, tak ada limit sebab ini individu. Individu tak ada limit ya. Tadi tu ada limit sebab dia nak buat cukai bersama. Okey, tak ada limit, dia tak ada bagi jadual limit. So jangan risau. Terus keluarkan ni formula, dapat kecuali lepas. Okey, kemudian kita kira. Ni tak payah, cikgu terus pergi kepada jalan kerja. Okey, now. So 51, ini adalah dapat pendapatan 500, ini adalah kecuali, pengecualian. 900, 9,000, 5,400, 1,180 dan 920 ni adalah lepas. Pelepasan. Tolak semua. Yang ini cikgu buat tambah sebab cikgu buat bracket tau. Sebenarnya tolak. Tak payah buat bracket. Okey, lebih baiklah. So terus tolak. Pembetulan kat situ. Lebih senang pelajar nak faham. Tak payah tambah tolak. Kan? Semua tolak. Okey, dan dapat 34,660. Daripada sini kita refer jadual banjaran. Okey, terletak pada banjaran mana? Banjaran ini. So, kita pun kira pula ikut banjaran tu. 20,000 pertama dia dah kena 150. Kemudian bakinya, cukai atas bakinya, tolak. Kemudian darat dengan 3% ni. Dapat ni. Dapat ni kan? Okey, lepas tu rebate dia layak 400. Sebab dia kurang daripada 35,000 tadi kan? Okey. So, cukai pendapatan yang perlu dibayar 150 tadi tambah dengan 4,398 sen, tolak dengan rebate iaitu zakat dan juga 400. Dia dua-dua dia layak ni. Dia memang ada bayar zakat, betul? Dan juga pendapatan dia di bawah RM35,000. So kita tolak je dua-dua. Maknanya dia layak dapat dua-dua rebate tu. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar hanyalah ini ya. RM39.80. Dah, kita dah menjawab soalan A. Okey, boleh jelas? Yang dah jawab tanya, yang belum jawab salin jawapan ni, nanti boleh buat semula. Okey, kita dah masa tinggal berapa ni, nanti ada bahagian C pula. Cikgu terpaksa cepat sikit tau. Right. Soalan B. Jumlah PCB yang dipotong sebab dia tanya, adakah Encik Muhammad perlu membuat bayaran baki? Okey, kita check. Setiap bulan dia dah kena potong RM30. So 30 darab 12 lah. So LHDN dah ambil RM360. Ini dia memang dia terpaksa bagi dulu. Dekat slip gaji tu dia dah potong. Okey. Jadi kita boleh nampak bahawa cukai yang perlu dibayar tadi sikit je kan, 30 lebih je tadi. Tapi PCB dia dah potong 360. Jadi Encik Muhammad tidak perlu membuat bayaran tambahan kerana terdapat lebihan potongan. Okey? Kat situ. Jadi kita dah menjawab soalan yang pertama tu tau. Adakah Encik Muhammad perlu membuat bayaran baki? Jadi tidak perlu. Ni markahnya ni. Perkataan ni dapat markah. Tidak perlu. Sudahlah. Kalau tak ada Encik Muhammad bla 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 tak ada pun tak apa. Awak tulis je tak perlu. Dah, satu markah dapat. Kemudian jelaskan jawapan anda. Okey, jadi jawapan kita tu tadi kita akan depend pada pengiraan kita ni lah. Okey, kita boleh buktikan bahawa terdapat lebihan dan kita buktikan dia boleh lebihan itu sebanyak RM320.20. Kamu buatlah ayat macam mana pun. Tidak perlu. Okey, penjelasan kamu adalah
Lebihan potongan adalah 360 tolak 39 sen sama dengan 320 sen. Dah cukup. Tak payah cantik macam ni. Ini pasal cikgu nak present kat awak ni kena cantik-cantik. Okey. Dah habis bahagian B. Pukul 3.40. Okey, tadi kita ada banyak masalah teknikal kan? Kalau tak tadi cukup masa ni. Okey, kita pergi kepada bahagian C. Okey. Bahagian C, tengok pada bahan cikgu bagi pada kamu. Cikgu bagi satu bahan je lah. Sebabnya kalau banyak soalan pun nanti tak boleh bincang kan. So kita bincang satu soalan. Biar sikit tapi kamu dapat. Faham. Alright. Okay. Sebelum kita jawab soalan, kita tengok dulu apa yang cikgu boleh rumuskan daripada bahagian C. Kamu ada 2 soalan, jawab satu saja. Setiap satu soalan 15 markah. Jadi tolong tengok 2 soalan dulu. Jangan terus jawab. Dia biasa soalan 16 dengan 17 ni. Jadi soalan 16 dengan 17, selak dulu, selak. 16 baca, macam susah lah. Tengok soalan nombor 17. Boleh ni aku boleh dapat markah banyak kat sini. Jawab yang 17. Okey. Ataupun kamu tengok 16, okey tak apa, macam boleh jawab. Okey, tengok dulu 17. Tengok pula 17. Susahlah 17 ni, nanti aku dapat sikit je markah. Okey, jawab 16. Macam tu. Okay, tengok 2 soalan dulu, baru decide mana yang kamu nak jawab supaya kamu boleh dapat markah yang paling tinggi. Kalau dapat 15 semua lagi baik. Tu yang paling bagus, cemerlang, gemilang. Okey. Struktur. Tadi struktur terhad. Ini memang struktur habis. Kamu boleh jawab macam mana pun panjang. Markah dia 15. Alright. Okey. Menggabungkan beberapa topik. Ini yang baru. Paling baru. Kamulah perintis, kamulah perasmi dan segala-galanya. Kamu. Okey, maksudnya dalam bahagian C ini, dia boleh gabungkan beberapa topik dalam satu soalan tu. Contoh soalan 16, ada metrik kat situ, ada kewangan kat situ, ada persamaan serentak kat situ. Ataupun soalan 17, ada teori rangkaian graf kat situ, ada tajuk apa lagi yang dia boleh bagi? Apa lagi dia boleh tanya? Metrik kat situ, ada lagi tajuk mungkin garis lurus kat situ. Jadi banyak topik boleh ditanya dalam satu soalan bahagian sini. Sebab tu saya suruh kamu baca semua. Tengok mana soalan yang kamu boleh dapat banyak markah. Itu yang kamu jawab. Tak payah jawab dua-dua. Nanti tak cukup masa. Okey? Dan masa yang dicadangkan. Masa yang dicadangkan untuk bahagian sini adalah tambah tolak 20 minit. Alright. Tambah tolak 20 minit. Okey. Kita tengok terus soalan. Yang cikgu dah bagi pada kamu tu. Encik Kamarudin merupakan seorang usahawan berjaya. Beliau berminat untuk membeli satu bidang tanah terbiar. Okey. Di sebuah pekan untuk dijadikan taman rekreasi. Okey, Raja 6 menunjukkan kawasan tanah yang berbentuk trapezium ABCD yang ingin dibeli oleh Encik Kamarudin. Kawasan segitiga bersudut tepat ABE adalah merupakan kawasan tasik dengan keadaan BE nisbah EC adalah 2:3. Okey? Dah, itu je soalan dia. Itu je maklumat dia bagi. Terus ada gambar rajah kat sana. Okey, itu adalah bentuk tanahnya. Dengan panjang yang dia dah bagi tu ada 50 untuk BC. Dan juga AD X tolak 18, DC 2X tolak 4. Okey, soalan yang pertama. Cari panjang sisi BE. Alright. So kita tengok. Soalan yang pertama ni mesti mudah tau. Dia macam tu, dia ikut turutan. A1, 2, 3 ni yang mudah, makin lama makin susah, makin lama makin susah, makin susah. Ada macam tu. Jadi mesti dalam soalan 16 atau 17 tu, yang awal-awal awak mesti pastikan boleh jawab. Okey, so bila awak tengok ni, cari panjang sisi BE. BE ni 50 meter. Dan kat sini ada maklumat lagi satu, nisbah. Nisbah BE kepada EC adalah 2:5. Jadi 2:5 ni totalnya 50. Jadi 50 tu bahagilah dengan 5. Bahagiannya ada 5 kan? 5 tambah 2 sama dengan 5 kan? Okey, so 50 bahagi 5 kamu dapat 10. Setiap satu bahagian 10. Jadi kalau BE ni 2 bahagian, 2 darab 10. So dapatlah 10 meter untuk BE.
Kalau isi pula 5 bahagian kan? 3. Ni bukan 5 ni tadi, 3 kan? Okey. So 3 bahagian darab dengan 10. Dapat 30 meter. Dah menjawab soalan pertama. Dia nak BE kan? So BE apa dia? 10 meter. Macam tu. Alright? Yang dah buat boleh semak. Yang belum buat, okey, tengok jawapan ni. Cuba fahamkan dan catat dulu jawapan. 10 meter. Alright, A2. Bentukkan satu ungkapan kuadratik bagi luas keseluruhan kawasan tanah berbentuk trapezium tersebut dalam LM kuasa 2 dalam sebutan X. Okey, sekarang kita tengoklah bentuk kawasan tanah adalah berbentuk trapezium kan? So dia nak ungkapan kuadratik bagi luas, okey, luas keseluruhan kawasan tanah. Okey, jadi kita perlu tahu formula luas trapezium sebab tanah Encik Kamarudin ni bentuk apa? Trapezium. Macam tadi, yang soalan tadi ada trapezium kan? 1/2 darab 2 sisi selari. Sisi selari dia ni. Ini dan juga ini. Kan? So, apa dia? X tolak 18 tambah Cikgu Siti. 2 Cikgu ya Siti. saya. Ya saya. Ada pelajar tu tanya dekat chat tu. Oh ya, apa dia? Maaf, sorry, saya tak tengok. Apa dia? Saya tak cikgu jap. Saya bacakan jap. Boleh. Saya juga Oh, cikgu, kenapa ialah 10? Yes, Lim Jiaying Ya, thank you Lim Jiaying. Okey, pembetulan kat sini. Bagus. Petang-petang mata tu masih clear. Tahniah. Okey, so kat sini bukan 10 20. Right. Okey, so ni 20. Pembetulan kat sini. 2 darab 10, 20 kan? Okey. So, Thank you cikgu. terima kasih. Okey, ada lagi? Ada Okey, cikgu boleh teruskan? Teruskan. Okey, so now dapat dah BE tu 20. Okey, bentukkan satu ungkapan tadi cikgu sambung. Okey, luas trapezium adalah apa? 1/2 darab 2 sisi selari. Okey, darabkan dengan tapak. Okey kan? Okey, so X tolak 18 tambah dengan 50 lah. Okey, tambah dengan 50. Okey, ini adalah 2 sisi selari ya. Kemudian darab dengan 2X tolak 4. So ini adalah luas trapezium. Ikut formula trapezium. Okey, lepas tu kamu perlu teruskan pengiraan ini 1/2 darab. Okey, so ini kamu boleh terus selesaikan ni. Negatif 18 tambah 50. Awak dapat berapa? 32 kan? So X tolak 32. Ada satu lagi yang belakang ni 2X tolak 4. Macam tu Okey. So yang dalam yang 2 kurungan ni kamu perlu darab yang 4 kali tu. Darab macam ni, yang ni darab macam ni, yang ni darab ni. Nanti kamu akan dapat apa? 1/2 okey darab 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 6X, 64X, tolak 128. Tak muat tempat. Okey, macam ni. Dan kamu pun kecilkan lagi 1/2 darab 2X kuasa 2 tambah 60X tolak 128. Okey. Kemudian 1/2 ni buat apa? Kecilkan kan? Bagi 2, bagi 2, bagi 2. Semua ni kena bahagi 2. Ni dapat 1, ni dapat 30, ini dapat 64 kan? So jawapan akhir kita X kuasa 2 tambah 30X tolak 64. Okey, so ini jawapan dia. Ini untuk jawapan yang kedua. Nampak tak? Okey. Dan soalan yang ketiga. Diberi luas kawasan berlurit adalah 1000. Hitung nilai X. Okey, ada bahasa Inggeris pula kat situ Okey, patutnya cikgu delete lah bahasa kita tapi tak apa. Okey. So, ini perlu disamakanlah dengan 1000 sambungan daripada soalan jawapan yang kedua.
Sambungan daripada soalan yang kedua. Samakan dengan 1000. Mana saya nak conteng ni? Okey, saya conteng kat sini ya. Saya pakai warna. Warna apa bagi nampak? Purple. Okey, contohlah. Okey. So, X kuasa 2 tambah 30X tolak 64 tadi. Jawapan tadi kan? Samakan dengan 1000. Okey. Kemudian kamu pun selesaikan. Dapat berapa kat sini? X kuasa 2 tambah 30X tolak 1064. Kan? Sama dengan kosong. Okey, masuk dalam kalkulator. EQN, degree 2. Okey, masuk A1, B30, C1064. Cikgu tak ada jawapan ni. Boleh bantu cikgu tak? Dapat X Cikgu, berapa? Cik Siti, Ya. Ya, saya. Alim Yaying tu dia angkat tangan tu. Saya tak pasti dia nak tanya soalan ke apa tu. Okey, ada jadi. soalan. Okay, ada soalan, Ya. silakan. Sana 2X kuasa 2 tolak 4X tolak 6X kan? Nama ada tanpa 64X. Apa dia? 64 tu. 64X dan 128 tu datang dari mana? Itu tadi yang kita darabkan ni. Mana tadi? X tolak 3. Sorry, X tolak 32 ni. Saya silap kat sini. X tolak 32. Okay. Sebab apa? Ni 50 dengan negatif 18. Cek kat situ. Okey, Betul, terima kasih. Yes. Jadi 32. Nanti kamu dapatlah jadinya 60. Lepas tu 60 tu bahagi 2, 30. Right? Okay. Bagus. Tanya-tanya kat situ. Aktif sikit petang-petang. Tahniah siapa nama ni tadi? Jiaying. Alright. So kat sini boleh bantu cikgu tak? Sebab cikgu tak ada jawapannya ni. Tekan kalkulator. EQN degree 2. Okay, A1, B30, C negatif 1064. So dapat X yang pertama berapa? Boleh respon? Nancen nak sebut. Ho Nancen. Mau cuba. Yes. Okay. Boleh? Silakan Raja. Amirul Effendi pun dia dah check tu, cikgu. Dia kata X sama dengan apa tu? 15 dia kata. Negatif dengan 15. X sama dengan negatif 15? Betul tak yang lain? Dekat bahagian chat lah. Okay, bagian Amirul chat dah- saya check. Ya, ada yang nak cuba? Nancen, silakan. Cikgu, apa tu? Tulisan Cina pula. Yang Ji, mau cuba ke? Yang Ji silakan Yang Ji. Cikgu, apa tu? Saya tak nampak. Cikgu luas kawasan Cikgu, Belorek luas dekat kawasan mana? Belorek kat mana? Oh ya. Adakah yang tak kena ni soalan dia ni? Diberi luas kawasan Belorek ialah 1000. Hitung nilai X ke? Oh ya. Okey. Cikgu Arfah dah tersalah kat sini ni. Alright. Ini bukan semua. Okey, pembetulan kat sini. Yes, baca soalan pembetulan ni dah petang kan? Okey, diberi luas kawasan Belorek ialah 1000. Yes, maafkan saya. So kat sini kita tengok kawasan Belorek yang mana? Yang atas je Okay, thank you so much. Mana saya punya pen? Alright. So kawasan ini sahaja yang 1000. Okey. Jadi apa kita kena buat? Kita kena cari bentuk segitiga sahaja. Bukan trapezium. Tadi saya guna jawapan B kan? Jawapan 2 ni kan? Jawapan 2 ni trapezium. Yes. Trapezium semua kan? Dia tak nak semua. Dia nak kawasan Belorek sahaja. Kawasan Belorek ini bentuknya triangle. Jadi kita just keluarkan formula triangle. 1/2 darab tapak darab tinggi. Betul tak? Yes.
1/2 darab. Dapatnya yang ini. So yang ini sama dengan berapa? Bawah ni sama dengan berapa? Siapa boleh respon? 2x tolak 4. Yes, sama dengan yang ini kan? So 2x tolak 4. Okey, tinggi tu yang ini. So BE saja ya. Jangan ambil 50 tau. Ambil BE je. So darab dengan 20. Okey, so kamu akan dapat apa nama? 10 darab 1 ni 10. So 20x tolak 40, betul? Okey, ini barulah kita samakan dengan 1000. Yes. Okey, siapa boleh bantu cikgu selesaikan sampai dapat x? Yang ini memang cikgu tak ada ni. Dekat soalan cikgu tak ada. Sebab itulah cikgu tersalah-salah ni. Okey, cuba selesaikan. 20x tolak 40 sama dengan 1000. Jadi 20x sama dengan 1040. So x sama dengan 1040 bahagi 20. So dapat x berapa? 48. Yes, thank you so much. So dapatlah nilai x adalah 48. Sorry cikgu, 52. 52 pula. Okey. Cikgu tak kira 52. Okey, semua dah jawab. Okey, dekat chat dah banyak dah jawab. Terima kasih. Okey, Liyang, Maisara, Leong Kaiziang, Irfan, Syahir, Maisara, Hashim Ali. Semua. Terima kasih banyak-banyak. Okey dah. Okey, yang dah buat tahniah. Okey, nampaknya kamu mendahului saya. Yang belum buat, catat jawapan. Alright? Okey, cikgu pergi pada soalan seterusnya. B. Encik Kamarudin ingin memagar di sepanjang sisi AB dan BE dengan pagar yang berharga RM15 semeter. Beliau mempunyai bajet sebanyak RM3,500 bagi menyiapkan pagar tersebut. Tentukan sama ada bajet tersebut mencukupi atau tidak sekiranya upah pemasangan pagar tersebut adalah 1/3 daripada jumlah keseluruhan harga pembelian pagar. Jadi kat sini kita perlu tengok dia nak pagar bahagian mana. Sisi AB mana ni? Saya tukar warna merah. Tak syok ni warna ni. Okey. So AB dan juga BE. Ini je yang dia nak pagar. Jangan semua tahu. Hati-hati baca. Okey. So kita tahu BE ni tadi 20. Cuma AB tak tahu. Hello. Tapi kita dah tahu X kan? So X tadi adalah berapa? Hello. 52. X tadi apa? 52. Jadi kita boleh cari panjang bawah ni. Okay, tolong carikan untuk cikgu bawah ni berapa? 100. Yes, 100 ya. Macam mana dapat 100? 2 darab 52 tolak 4. Kamu dapat 100. Jadi kamu dah ada 100, kamu dah ada 20. Sekarang nak cari panjang BA sebab kita nak pagar BA ni. Jadi guna apa? Teorem Pythagoras. Nampak tak? Dia gabungkan semua topik. So 100 tambah 20. Kuasa 2 punca. So kamu akan dapat sini AB tu 102. Yes. Okay. Lepas tu barulah kita tambahkan AB tambah BE 102 tambah dengan 20. Kita dapat 122 ya. Okay. Cos pula. So cos kalau 122 ni darab dengan RM15 betul? So kita dapat RM 1830 betul tak? Ya betul. Okey. Upah pula adalah 1/3 daripada ni kos ni. Betul? Jadi darab 1830. So upah kat sini adalah 610. RM RM 610. So bajet dia cukup tak cukup? Kita check lah. So bajet kat sini 1830 tambah dengan 610. So 2440. Dia ada berapa? Dia ada ni 3,500. Jadi cukup lah. Jadi kamu just tulis apa? Cukup ataupun mencukupi. Mencukupi. Dah lah. Ini satu markah ni. Kamu decide cukup, lepas tu kamu kira ni jalan kerja ni mungkin ada lagi 2 markah. Macam tu ya. Yang penting mesti cakap ataupun maklumkan
duit Encik Kamarudin tu mencukupi. Tak boleh kira-kira lepas tu dah. Sebab soalan dia tentukan sama ada bajet tersebut mencukupi atau tidak. Kalau tak cukup tulis tidak mencukupi atau tidak. Pun dah dapat markah. Boleh jelas ya? Alright. Soalan C. Okey, soalan C. Encik Kamarudin telah membuat pinjaman. Ni kewangan pula. Dia gabung. Masih lagi cerita pasal Encik Kamarudin. Telah membuat pinjaman sebanyak RM100,000 daripada sebuah bank untuk menjalankan projeknya ini. Diberi bahawa kadar faedah yang dikenakan adalah 5% setahun. Hitung bayaran ansyuran bulanan Encik Kamarudin jika tempoh pinjaman ialah 9 tahun. Ini mudah sajalah kan? Okey. Dia nak buat pinjaman RM100,000. Okey, kemudian interest ataupun faedah yang bank kenakan dekat dia adalah 5% setahun. So kita kira dulu interest ataupun faedah. Faedah untuk setahun tu adalah 5% darab 100,000. Kita dapat berapa? 5,000 kan? Okey. So 5,000 ni faedah. Ni setahun setahun. Okey, sambung baca soalan tu. Hitung bayaran ansuran bulanan Encik Kamarudin jika tempoh pinjaman adalah 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun, faedah ni adalah 5,000 darab 9 lah kan? So 45,000. Ini faedah saja. Kena tambah balik dengan yang dia hutang ni. Yang dia pinjam ni adalah 100,000. Jadi jumlah pinjaman untuk 9 tahun tu adalah 100,000 tambah dengan 45,000. So dapatlah berapa tu? 145,000. Okay, now dia tanya berapa nak bayar untuk sebulan. Cikgu padam Okay, berapa nak bayar untuk sebulan? Jadi ansuran bulanan yang Encik Ahmad perlu bayar. So 145,000 ini perlu dibahagi dengan 9 tahun darab 12 sebab 9 tu 12. 9 tu tahun, sorry. 9 tu tahun. Kamu nak kira ansuran bulanan. Jadi kena darab dengan 12. So dapatlah sebulan dia perlu bayar RM RM1,342.59. Ini jawapan. Okey. Okay, ada apa-apa masalah ke? Ada saya tersalah kira ke? Ada tersalah apa ke? Tengok. Okey, Ada masalah? ada sebarang persoalan? Ada masalah? Ada. Cikgu, itu upah ke upan? Yang jawapan B tu. Alah, ya ke? Mana? Saya ke yang tulis salah? Tengok. Mana? Mana upah? Mana upan? Kalau saya salah tulis tu abaikan. Oh ya, yelah ini okeylah. Kena saya. Upah. Alright. Yelah, okey. Naufal. Okey, Naufal saja nak kena makan saya ni petang ni. Okey, Aminuddin. Yang X tu jawapan 48 atau 52? Okey, kita tengok. Mana tadi? Nilai X tadi 52. Mufidah ada soalan, Mufidah. Dia 52 Encik Aminuddin bin Satta. 52 bukan 48. Kira betul-betul. Cikgu, boleh kena bawa highlighter dan gunakan dalam? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okay, so itu saja daripada saya. Kalau saya ada kesilapan, nanti buat pembetulan dengan cikgu-cikgu. Okay, tengok semula. Tapi soalan ini, saya tak adalah kata soalan ini akan keluar tau. Tak boleh macam tu. Tapi mirip-mirip begini mungkin boleh keluar. Jadi kamu kena mahirkan mula daripada soalan yang mudah tu, cari panjang. Lepas tu bentukkan ungkapan kuadratik sebab ni gabungan soalan kuadratik pula. Lepas tu selesaikan guna EQN, degree 2, unknown, A, B, C. Masukkan dalam kalkulator tu kan yang kamu dah belajar tu. Okay, lepas tu kamu tengok pula dia gabungkan dengan teorem Pythagoras. Tengok betapa banyaknya topik dia masukkan. Lepas tu yang akhir sekali kewangan.
ansuran bulanan. So memang banyak topik, ada 4 atau 5 topik dia boleh gabung dalam satu soalan. Jadi nanti mungkin bahan ini boleh dibincangkan semula bersama guru-guru di sekolah dan juga buku-buku lain. Terutama buku teks. Jadi terutama buku teks, cikgu nak tekankan tolong kuasai, tolong tengok contoh-contoh di sana. Cikgu boleh katakan penggubal soalan tidak ada bahan rujukan lain selain daripada buku teks. Jadi kita penggubal ni akan tengok kebanyakannya daripada buku teks. Terutama tajuk kewangan lah, senang kata. Tajuk kewangan, tajuk yang apa tu? Statistik pun sama. Statistik tolong tengok buku teks. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Nak kira varian, sisian piawai, yang tu saya tak sempat bincang hari ni. Tu tolong tengok buku teks je contoh. OGIF yang tu nak kira persentil, nak kira kuarti pertama, kuarti ketiga, banyak. Jadi tolong refer buku teks ya. Jadi cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar, rujukan kita adalah buku teks sahaja. Buku kerja boleh untuk menambahkan latihan kita. Jadi tapi kalau kita nak refer apa-apa, kita refer buku teks. Begitu. Alright. So saya dah hampir ke penghujungnya. Jadi saya nak bagi tips-tips terakhir lah. Tips-tips terakhir untuk menjawab soalan Math SPM. Okey, soalan yang pertama, jawab soalan yang kamu tahu dahulu. Kertas 1 ke, kertas 2 ke, tapi terutama kertas 1 lah. Kertas 1, kamu jangan lama-lama tenung soalan. Yang mana yang macam rasa kebat pada awak, sebenarnya tak kebat pun, tapi pada awak kebat, next. Jangan buang masa banyak tau. Okey, nombor 2 ini memang pesanan daripada saya sebab saya dah buat analisis beberapa tahun soalan kertas 1. Pada saya, jawab 10 soalan pertama dan 10 soalan terakhir dahulu. Bila dapat buku soalan tu, jawab soalan 1 sampai 10, tanda 1 sampai 10, jawapan kamu dekat OMR. Lepas tu terus pergi belakang. Nombor 30. So nombor 30 sampai nombor 40 jawab pula. Dan tanda dekat OMR. Jangan pula tanda dekat nombor 11. Bila soalan nombor 30, tanda dekat soalan nombor 30. Dekat OMR tu. Jangan silap pula ini tips personal dari saya lah. Nak ikut-ikut, tak nak ikut tak apa. Tak ada masalah. Asalkan jawab 40-40 tu. 40-40 kena jawab. Okey. Lepas tu soalan pertama soalan objektif memang tak pernah A tau. Tahu tak A? Tu yang bulat hitam A, OMR tu, jangan bulatkan A untuk soalan 1. Tak pernah dalam sejarah matematik SPM, tak pernah jawapan A. Tak pernah jawapan A. Tapi 99% lah. Mungkin ada 1% tu mungkin tahun ni dia nak A, saya tak tahulah. Saya tak boleh kata 100%. Soalan 1 tak pernah A. Jadi kalau kamu rasa kamu dapat A tu, soalan 1, semak sikit. Semak kali kedua ke kali ketiga. Betul ke A? Kalau memang betul confirm, tak apalah A. Kalau tak yakin, kalau awak hentam, jangan hentam A. Soalan 1 ya. Okey, saya tak tahu mungkin mesin OMR tu dia dah set. Macam tu lah. Okey, tapi kita tak tahu. Alright. Yang ketiga, jawab apa yang soalan minta. Macam saya cakap tadi. Mesti ikut apa soalan minta. Jangan apa yang awak faham. Kalau soalan kata nak tahu ke tak tahu, jawab tahu. Ke ataupun tak tahu. Bukan mana-mandai nak buat jalan kira panjang-panjang, tak ada. Okey, baca soalan betul-betul. Macam tadi kan, adakah mencukupi? Cukup. Ataupun tidak cukup. Mesti kena jawab tu. Apa perkataan tu kena ada. Itu markah. Alright. Kemudian urus masa sebaik mungkin. Pastikan ada sekurang-kurangnya 5 minit untuk semak. Last kali mesti ada masa untuk semak. Semak apa? Semak nama, semak angka geliran, semak IC. Itu penting. Bukan semak lagi dah nak jawab apa tak boleh. 5 minit tu tak sempat dah. Tapi mesti semak nama, IC, angka geliran. Dan usaha dan tawakal. Itu yang terakhir sekali. Lepas dah usaha mestilah berserah pada Tuhan, pada Allah Ta'ala. Ingat, matematik 58 hari sahaja lagi. 10 hari bulan 3, 2022 awak akan duduk untuk paper matematik. Kertas 1 dan kertas 2 dia jalan sekali hari yang sama. Okey. Okey, kejap. Okey, last kali untuk ini cikgu nak masukkan dalam apa nama? Cikgu punya chat. Okey, awak semak dekat chat. Semak dekat chat kamu. Okey, saya share ni link ni. Tolong respon sekarang. Baca dan respon. Sekejap je. Alright.
So Okey, ini untuk saya lah, ya. untuk cikgu. Okey, Ya. tak apa. Ya, Student untuk boleh saya. beri respon? Silakan. Boleh respon sekejap lah dalam masa Sekejap saja. 3 minit je. Betul. Silakan para Alhamdulillah. pelajar. Jujur ya, jujur. Kalau macam saya laju sangat ke, saya tak faham saya cakap ke, tak apa. Tak apa, saya akan memperbaiki diri saya sendiri. Saya perlukan ini. Allah. Secara ikhlas. Puan Siti Ya, dah betul. hebat ni. Tak adalah. Tak juga. Ada juga kesilapan tu. Mungkin ada banyak kekurangan dari saya minta maaf, minta ampun, minta maaf. Okey, kalau kekurangan dari pihak saya tu, tolonglah ya guru-guru nanti baiki. Kalau ada tersilap dari pihak saya nanti bincang bersama pelajar. Kalau ada tips-tips yang tidak menepati cita rasa, tak payah ikut. Begitu. Okey, segala kebaikan daripada Allah Ta'ala, yang baik tu daripada Allah Ta'ala dan yang kurang tu daripada saya lah, disandarkan kepada saya. Saya mohon maaf, okey, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada jam 2 sampai jam 4 ni, segala kekurangan dari segi teknikal ke, daripada penyampaian saya mohon maaf. Okey, saya serahkan semula kepada Cikgu Norizan, sementara saya lihat komen-komen pelajar-pelajar saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat menghadapi peperiksaan SPM dengan cemerlang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Siti Arfah binti Muhammad daripada SMK Tun Fatimah Hashim Johor Bahru. Baik, semoga ilmu dan kemahiran diberikan dapatlah dimanfaatkan bersama untuk menghadapi peperiksaan SPM. Jadi untuk mohon perhatian Cikgu Siti Arfah ya. Sigil penghargaan dan juga token akan datang menggunakan pos, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih banyak ya. Minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap daripada saya.